Hai, Assalamualaikum semua. Salam 13,000. Ya, 13,000. Bukan satu angka yang kecil, tapi satu angka yang sangat besar. Terutama sekali bila ia berkait dengan jumlah kes COVID-19 pada tempoh hari yang lepas. Sebelum 13,000, 11,000 untuk beberapa hari, dan sebelum tu 8,000. Senang cerita, aku nak cakap sini tak pernah ada satu hari pun yang kesnya turun. Kalau ada turun pun dalam 200-300, tapi keesokannya naik lagi beribu-ribu. Dan seperti biasa, tiada apa-apa tindakan yang drastik untuk memastikan benda ini ditangani. Pada hari ini, aku tak nak cerita pasal kes. Aku tak nak cerita langsung pasal kes, tetapi aku nak cerita tentang satu kisah kepedihan yang terpaksa dihadapi oleh sepasang suami isteri ini dengan kehilangan nyawa anak mereka kerana kebodohan pengurusan kerajaan. Bersama aku Alif, sekali lagi dalam Marjans TV. Sama-sama kita hayati cerita ini, sebarkan sebaik mungkin agar semua tahu betapa teruknya keadaan kita sekarang, dan kita menggesa pihak berwajib untuk mengambil satu tindakan untuk memastikan benda ini tidak lagi terjadi. Benda yang buruk yang terjadi atas dasar pengurusan yang kurang baik. Let's dive into the story, guys. Untuk berkongsi kisah ini, aku akan baca daripada sebuah teks. Kisah perkongsian seorang lelaki tentang apa yang berlaku dalam hidup mereka, suami isteri yang berada di Sentul. Cerita ini betul-betul sangat menyentuh aku, dan aku betul rasa macam aku terkesan gila dengan cerita ini, sebab aku boleh bayangkan bagaimana keadaan suami isteri apabila kehilangan anak yang mereka tunggu-tunggukan, mereka nantikan sepanjang perkahwinan mereka. Ceritanya bermula macam ni. My name is Ai. I work as a driver and my work as an admin. We live together dekat Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, yang di mana kawasan mereka pada 3 Julai jadikan kawasan PKPD. Artikel ni dalam bahasa Inggeris dan aku cuba campur-campur lah. Aku akan cerita balik dalam bahasa Melayu agar mudah difahami oleh semua. My wife has been pregnant since May 2021. She was in her first trimester, maksud 3 bulan yang pertama. Her first pregnancy last year prematurely with a miscarriage. This time, knowing it was a high risk pregnancy, we follow up with the doctor diligently. On 29 June, we went to a nearby clinic. Okay, 29 Jun dia pergi klinik sebab wife dia ada spotted, ada bleeding. Jadi mereka jumpa doktor pada ketika itu pada 29 Jun, dengan kemudiannya dapat appointment, dia berikan appointment untuk follow up seterusnya. Follow up seterusnya adalah pada 6 Julai. Gambar semua ada kat sini. At this time, PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, belum lagi di-enforce, belum lagi dilakukan. The doctor gave us some medicine to stop the bleeding and said, if masih ada lagi spotting, you mesti datang cepat-cepat sebab emergency. If you're still bleeding, pergi cepat-cepat. Itulah yang dikatakan oleh doktor kepada Ai dan juga isteri dia ini. The medicine given was only to last 1 week, and the doctor told us that once the medicine runs out, to return to him and follow up. We then went home. Doktor kata memang ngam-ngam untuk seminggu saja. Dah habis, kena datang jumpa dia, follow up untuk check up, dan dia akan bagi lagi ubat kalau perlu. On Saturday, 3 Julai, our area was placed under PKPD. 3 Julai berlaku PKPD kat kawasan dia. The police came and erected barbed wire around our apartment complex. No one was to go out or in. Disediakan gambar dan sebagainya lah. Pada 5 Julai, 5 Julai, sehari sebelum appointment dia, pada 12 tengah hari, dia pergi ke kemah polis dan bagi tahu condition wife dia. Dia kata wife dia bleeding lagi sekali. Dia sakit. Benda ni emergency. Dia kata, saya ada appointment. I've showed the policewoman the clinic appointment card. The policewoman reply, kita tidak boleh benarkan sebab bukan emergency. In English, we can't give you permission to leave because it is not an emergency. Dia cakap, Ai tu pun cakap lah, ini emergency, I told her. So the policewoman give the number of the medical mobile team. So polis tu bagilah nombor telefon yang boleh mereka call untuk mobile team apa benda semua lah. I called them, quickly explain my wife's situation, and they told me that they would send an ambulance. We are not allowed to leave except in the ambulance van. We were then sent to visit a doctor unfamiliar with my wife's case. Dia dah call tim medik mobile tu apa semua. Mereka kata mereka akan hantar ambulans dan bawa ke tempat yang untuk diperiksa lah sebagainya lah. So dia tunggu. We waited. 1 hour become 2 hours. Daripada sejam jadi 2 jam. I keep asking the police, where is the van? Mana ambulans? Polis tu kata, tunggulah sekejap, van KKM akan datang pick up, they said. We waited some more. 2 hours become 3 hours. By this time, we were both in panic. My wife has been spotting since morning. It was now mid-afternoon. Finally at 3:30 PM, the ambulance arrived. Isteri dia spotting berdarah sejak pagi, dan mereka tunggu ambulans sehingga lewat tengah hari. Pukul 3:30 baru sampai. When they arrived, we had to wait in the flat. Tak boleh turun. Okay, dia akan naik atas, dia akan check blood pressure apa benda semua, dah buat swab test apa benda semua, dan dia kata, okay, jom ikut kita. Ai tanya, nak bawa pergi mana?
saya ada appointment dengan klinik swasta. Pegawai tu kata tak boleh, tidak dibenarkan. Urusan dengan klinik swasta tak boleh. Only doktor kerajaan boleh scan kandungan wife kamu. Left with no other choice, we followed them to the government hospital. Dia tak nak beritahu hospital mana. Halfway through the journey, they stopped by the government klinik kesihatan, KK. Dia tanyalah, kenapa stop ni? Ini sekejap, kita akan isi borang dan kemudian kita akan pergi ke hospital. We waited very long. Then a doctor at the clinic saw us. He told us that he had just called the hospital and received information of the doctor. They have too many cases to handle government dekat hospital government yang first ni, and this case was normal and it's not serious, doktor tu kata. The doctor mentioned that if my wife suddenly felt a lot of blood or discharge, we would have to call 999 and have her sent to the hospital. We were sent home with folic acid tablets and MC. No ultrasound was done at the government clinic kesihatan to ensure our baby was okay. Aku baca pun marah, sangat sedih aku rasa. We went home worried and confused about what just happened. We weren't allowed to have our baby scanned, nor we were allowed to top up on medication that ran out. Mereka balik rumah penuh dengan keadaan confused, takut. Sebab apa? First of all, mereka tidak lakukan apa-apa ultrasound scan untuk check baby okey ataupun tidak. Kemudian mereka tidak dapat ubat yang sepatutnya bini dia dapat kerana spotted bleeding tu. Hanya bagi folic acid saja. Throughout the night, my wife was still bleeding. Sampai malam wife dia masih lagi bleeding and we suspected it was far more serious than the doctor made it out. Especially diagnosed without even ultrasound. Mereka tahu memang benda ni sangat-sangat dah teruk. Sebab apa? Mereka bleeding tu tak berhenti dan doktor kata benda tu macam tak serius dan sebagainya. Tanpa buat ultrasound, mereka buat decision macam tu. Since we were out of option, we reach out to the private clinic doctor again. Dia call Dia call doktor tu dekat private clinic tu. Over the phone, we told the doctor our story and he was puzzled with the SOP. Dia pun confused dengan SOP kerajaan, SOP yang dikeluarkan ketika PKPD ni. The doctor was kind enough to send over the medication required via Lala Move. Doktor dekat klinik private tu good enough, baik hati enough to actually hantar ubat yang dia perlukan menggunakan Lala Move. Ubat yang mereka hantar adalah Dupshaton 10mg, ubat yang diperlukan oleh isteri dia, yang diprovide oleh klinik swasta itu untuk stop the bleeding. However, my wife felt something was not right. So I went down to the police stand again. Dia turun bawah sebab bini dia rasa tak selesa, tak sedap lagi. Dia turun bawah and minta permission supaya boleh tak mereka keluar, mereka pergi jumpa doktor tu untuk mendapatkan benda yang untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut lah. Dan surprisingly pada kali ini polis tu bagi kebenaran untuk keluar pergi jumpa doktor. Dia question, kenapa pada masa yang first day yang dia jadi emergency tu tak boleh? Kenapa tiba-tiba sekarang boleh? Kan dah buang masa tu. I was told that the police team on the shift wasn't the one that said. The other team and the officer in charge on Tuesday should have let me go. It was indeed emergency. Rupa-rupanya dekat dalam pengurusan PKPD tu, dia orang punya team dekat kemah polis tu pun ada kecelaruan. Information yang sampai tak clear. So we left to the private clinic where we finally had an ultrasound done. It was 3 days after the punya initial appointment. The doctor scanned my wife pakai ultrasound and dah tak ada dah. Baby dah tak ada, dah meninggal. My wife and I wanted a second opinion. The doctor referred us to the specialist center dan kemudian mereka membuat intravaginal ultrasound to be done lah. Mereka nak dapatkan pendapat kedua. We went to the specialist center and had another scan done. The result only to confirm the first diagnosis. There were no longer heartbeat. Our baby was no longer with us. We were in shock thinking how it did come to this. Alright, mereka terkejut, mereka sedih, mereka tak tahu macam mana boleh jadi sampai macam ni sekali. We sat there and listened to the doctor advise that a DNC dilation and cartridge procedure had to be done to wash inside of my wife to remove the unborn child, after which we'll slowly pick up result week apa semula bagi dia doktor tu cerita macam mana nak selesaikan masalah ni lah, nak keluarkan baby tu macam mana sebab dah meninggal sebagainya kan. So yeah, mereka kecewa, mereka sedih. The husband dia, I had so many questions and yet nobody can answer. The doctor dekat klinik government tu said tak ada apa-apa dan mereka dikatakan tidak dibenarkan untuk pergi private clinic pada ketika itu. The doctor also told us that my wife case is not serious unless there's a lot of blood or discharge, barulah dikesidikan serius dan boleh call 999. Kemudian, why did this police woman not allowed us to visit the clinic when he had the appointment? At the first place tu, kenapa police woman ni tak bagi dia keluar pada hari pertama yang masa diorang nak keluar tu? Dengan rasa kecewa, husband ni keluar dan dia tanya, kenapa you all buat macam ni? Patutnya you all mesti bagi kita keluar dari mulanya. I asked. The police said, kami dari pihak PDRM minta maaf atas kesilapan. It was as simple as that. Jadi pihak PDRM mengaku kesilapan mereka. On Monday, I lodge a police report. Dia buat police report lah. Dia buat police report lengkap dan sebagainya tentang kecuaian yang berlaku dan sebagainya lah. Apa yang membengangkan keadaan, apa kan yang buatkan lagi sakit hati
aku yang baca dan juga kepada suami ni adalah kerana tidak kepastian dia. Tak pasti tu, the uncertainty of the SOP when it comes to emergency. Benda tu bukan salah PDRM sebenarnya, adalah salah pihak yang mengeluarkan SOP itu, adalah salah pihak mereka yang menghantar message SOP itu kepada pihak-pihak frontliner kat depan ni. Sangat pengurusan yang sangat-sangat bodoh, sangat pengurusan yang sangat-sangat tak masuk akal. Bagaimana communication semudah itu boleh misleading? Bila kita refer balik dekat SOP yang dikeluarkan, terang-terang menyatakan bahawa bagi kes kecemasan seperti mendapat rawatan kesihatan atau kematian adalah dibenarkan setelah mendapat kebenaran daripada PDRM. All he need to do was ask the PDRM. Pihak polis kat situ dia tanya, bagi tahu kes, apa masalahnya, ada appointment, ada kes dan apa semua, dan dia boleh keluar. Jadi itulah kes Ai dan isterinya dan juga anaknya, arwah anaknya, yang betul-betul memberi kesan ke aku. Kerana apa tahu? Kerana kebodohan, kerana kepincangan pengurusan, kebodohan dalam delivering the message, delivering the SOP or what not. Benda yang macam ni mudah end up boleh meragut nyawa. Di manakah budi bicara? Di manakah empathy? You have the power, you have the authority to grant access untuk menyelamatkan nyawa. Aku tak boleh nak cakap banyak kan, orang kata aku anti kerajaan lah apa benda semua, but to be the fact, aku bukan anti kerajaan, aku anti kebodohan. Aku tak anti polis. Mereka buat kerja mereka. Kalau mereka menerima arahan yang baik, kalau mereka menerima arahan yang betul, kalau mereka menerima arahan yang tepat, benda macam ni takkan jadi. Kerana PKPD yang bodoh ini buat ada manusia yang boleh keluar kerana bekerja pakai surat miti, tetapi bila kes macam ni, ada appointment, ada kes bleeding, tak boleh keluar. Apa benda tu? Mungkin ada yang tengok video ni akan rasa macam, oh aku anti kerajaan lah, semua aku nak salahkan tu lah, aku nak salahkan ni. Berdasarkan cerita yang apa yang dikemukakan sekarang ni oleh Ai, serta gambar-gambar, serta bukti yang ada, korang boleh baca sendiri. Aku bagi link kat bawah. Apa pendapat korang? Adakah benda tu okey? Benda tu normal? Oh, tak boleh keluar sebab ni sakit. Oh, tak serius pun, tak apa. Tak payah ultrasound, tak payah ultrasound. Oh, saya boleh pergi, saya boleh bayar ultrasound ni, saya nak pergi klinik, saya nak pastikan anak saya okey. Oh, tak boleh pergi ultrasound. Tak boleh. Tak dibenarkan. Hospital kerajaan saja. Kenapa tak boleh? Betul? Takut kena COVID. Klinik swasta tak bagus jaga SOP. Kalau tak bagi, kenapa engkau tak do the procedure dekat klinik kerajaan? We're talking about nyawa orang. Kau boleh kata tak penting, kau boleh kata tak serius, sedangkan kau tak kenal perempuan tu, kau tak kenal sejarah dia, kau tak tahu sejarah dia, kau tak tahu dia punya backstory tentang apa ubat yang dia makan sebelum ni dan sebagainya, bla bla bla, dan kau bagi acid folic bodoh macam tu je. Tahniah. Darah bayi itu berada di tangan anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum.